Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Rihlah Ibnu Battutah dan COVID-19, siri ke-7. Jadi pada kali ini saya akan ceritakan tentang pengembaraan Ibnu Battutah di bumi Sin, India dan seterusnya ke Asia Tenggara dan kemudian sampai ke China. Jadi pada 1 Muharram 734 Hijrah, Ibnu Battutah telah tiba di lembah Sungai Sin, iaitu yang dipanggil Banj-ab ataupun yang bermaksud 5 sungai. Jadi dalam bahasa kita, kita sebut sebagai Punjab. Wilayah ini diperintah oleh Sultan Al-Muazzam Muhammad Shah yang terkenal itu, dan kedatangan Ibnu Battutah ini dan rombongan beliau itu telah dicatat oleh para pelapor yang bertugas dalam khusus dalam bahagian itu, dan kemudian laporan tentang Ibnu Battutah telah dihantar melalui perkhidmatan pos. Jadi suka saya menceritakan tentang perkhidmatan pos ataupun dipanggil barit ini. Perkhidmatan pos ini terbahagi kepada dua. Pertama, yang menggunakan ulak ataupun kuda, dan perhentian setiap kuda ini ialah dalam tempoh 4 batu. Maknanya setiap 4 batu kuda akan ditukar dan surat akan bertukar tangan. Manakala dawah ataupun berjalan melibatkan para posmen yang berlari dan membawa surat, dan jarak antara satu pelari dan kepada pelari pos yang lain ialah dalam satu batu. Jadi dakwah ini melibatkan 3 lelaki yang mengikat pinggang mereka dan bersedia dengan batang kayu ataupun batang besi sepanjang 2 hasta, dan di hujungnya terdapat loceng tembaga. Dan apabila mereka sampai ke tempat yang sepatutnya itu lebih kurang 1 batu kemudian, bunyi loceng itu akan menggerakkan postman yang seterusnya untuk mengambil surat dan meneruskan larian. Dan begitulah keadaannya sehingga surat itu ataupun barang-barang itu sampai kepada wilayah ataupun amir yang bertanggungjawab. Dan sebenarnya yang menarik di sini ialah banduan yang paling ganas di India pada waktu itu pun dibawa dengan menggunakan perkhidmatan barit ini, di mana banduan itu dibaringkan di atas usungan dan kemudian pelari ini mengusung dan membawa dengan laju ke tempat yang sepatutnya dibawa itu. Pegawai pelapor menulis dengan terperinci maklumat para pengunjung. Saya kena sebutkan di sini betapa telitinya mereka sehingga kan laporan yang dihantar kepada amir akan meliputi rupa paras, pakaian, tingkah laku, bilangan ahli rombongan, khadam yang ada, haiwan yang ada dalam rombongan, ketertiban pengunjung itu dalam gerak laku mereka dan juga dalam diam. Jadi kesemua perincian ini dihantar dan kemudian amir ataupun sultan sendiri akan membuat keputusan sama ada mereka ini diterima masuk dan diberi layanan yang seperti mana yang sepatutnya lah. Sultan Muhammad Shah bin Tughlaq ini merupakan seorang yang mengasihi orang asing. Dan ironinya ialah orang asing tidak dipanggil gharib ataupun ghuraba, tetapi mereka dipanggil a'izzah, iaitu orang yang dimuliakan. Dan disebabkan oleh ajaran beliau ini, baginda ini, maka kekallah sebutan itu disebut aiz ataupun a'izzah. Dan mereka yang orang asing ini akan diangkat memegang jawatan-jawatan yang penting di dalam istana dan di dalam negara, antaranya sebagai qadhi, hajib dan wazir. Tidak terkecuali Ibnu Battutah, beliau diangkat menjadi qadhi sewaktu beliau tiba di Delhi. Dan apa yang menakutkan ialah orang asing ini tidak akan dibenarkan keluar daripada India kecuali dengan kebenaran sultan, dan alasan yang dibenarkan oleh sultan hanyalah 3, iaitu pertama untuk menjalankan tugas rasmi sebagai duta India ke luar negara, yang kedua untuk mengerjakan haji, dan ketiga untuk menjadi sufi. Jadi selain daripada alasan ini mereka tidak akan dibenarkan keluar daripada India walaupun mereka diberikan segala layanan yang istimewa dan hadiah-hadiah yang mewah. Daripada Multan, iaitu ibu kota Sin, Ibnu Battutah telah meneruskan perjalanan ke suatu daerah bernama Siwasitan, di mana beliau bertemu seorang khatib
yang dilantik, keturunan beliau itu semuanya khatib daripada nenek moyangnya, yang telah diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijrah. Dan sejak daripada itulah mereka bertugas menjadi khatib, keturunan demi keturunan di kampung itu. Dan Ibn Battutah juga bertemu dengan seorang syekh yang telah menyaksikan pembunuhan Sultan Al-Mu'tasim oleh Hulagu Khan, iaitu anak kepada Genghis Khan. Seterusnya beliau meneruskan perjalanan ke Delhi dan berlayar di Sungai Sind, dan pada tempat-tempat tertentu beliau telah berjalan kaki dan kadang-kadang menunggang unta, dan dalam perjalanan itu telah dicatatkan pelbagai jenis peristiwa yang pahit dan manis, dan juga spesifik detail tentang keadaan geografi, cerita-cerita masyarakat, buah-buahan, bijirin dan yang menjadi makanan asasi dan sebagainya. Walau bagaimanapun terdapat juga cerita-cerita ataupun kisah yang menakutkan. Contohnya cerita tentang balu yang membakar diri, yang hanya berlaku di India, di mana apabila suami meninggal dunia, si isteri itu akan terjun ke dalam api untuk bersama-sama mati. Dan juga cerita tentang pemberontak yang dipotong-potong tubuh mereka itu, kemudian dilapah dan kulit mereka itu digantung di kota. Semua ini apabila kita dengar, ia menimbulkan rasa ketakutan, rasa ngeri. Okay, apabila tiba di Delhi, Ibn Battutah mencatatkan bahawa kota ini merupakan kota yang sangat luas dan penduduknya sangat banyak. Dan ia terdiri daripada 4 kota. Pertama, Delhi itu sendiri. Yang kedua, Bandar Siri. Yang ketiga, Bandar Tughlaq-Abad. Dan keempat, Bandar Jahanbana. Sultan Muhammad Shah bersemayam di Bandar Jahanbana. Seterusnya, Ibn Battutah telah dilantik menjadi kadi di sini kerana beliau bermazhab Maliki, sama seperti masyarakat di Delhi. Dan beliau juga telah tinggal di sini 5-6 tahun, begitu agak lama, dan pelbagai kisah sultan-sultan dan pemerintah telah dicatatkan oleh beliau. Dan kalau kita baca buku Rihlah Ibn Battutah ini memang banyak, bukan sahaja cerita tentang sultan, anak sultan, adik sultan, ayah sultan dan sebagainya, bahkan cerita Ibn Battutah juga banyak berkenaan dengan kekeramatan syekh-syekh dan wali-wali. Jadi suka untuk saya pilih dua cerita penting, di mana pertamanya cerita Sultan Tughlaq yang telah membanteras pemberontakan pada waktunya itu. Yang menariknya ialah Sultan India pada waktu itu ialah anak beliau, iaitu Sultan Muhammad, yang terlibat dengan bapa saudara dan penasihatnya untuk menentang Sultan Tughlaq. Jadi Sultan Tughlaq ini, iaitu ayah beliau, ayah baginda ini, telah membunuh kesemuanya kecuali anak baginda, iaitu Sultan Muhammad, iaitu Muhammad Shah lah. Dan masalah ini sebenarnya berlanjutan apabila Sultan Muhammad Shah yang telah dibuang daerah ke satu tempat berdekatan dengan Delhi itu, telah membuat suatu rancangan dan membunuh ayahandanya sendiri. Selepas itulah beliau naik tahta, dan ahli sejarah mengenali beliau sebagai lelaki gila, madman, kerana beliau di samping sifat dermawannya, beliau suka menumpahkan darah. Bahkan mereka yang melawan beliau, mereka akan dibunuh, bukan sahaja orang perseorangan itu, bahkan semua keluarga adik-beradik yang sipolan ini. Satu lagi yang disebutkan dengan begitu teliti oleh Ibn Battutah ialah tentang istiadat diraja. Bagaimana diceritakan satu demi satu istiadat diraja yang melibatkan majlis di istana, di mana kita lihat sama-sama di sini bagaimana Ibn Battutah dan mereka yang lain telah mengadap Sultan Muhammad Shah, dan cara mengadapnya adalah seperti berikut. Biasanya majlis diadakan selepas waktu asar dan kadang-kadang pada waktu pagi. Sultan bersemayam di atas sebuah tempat duduk yang ditinggikan dan dihampari oleh permaidani.
Sultan duduk seperti tasyahud dalam solat, sama seperti setiap penduduk India. Apabila Sultan mengambil tempat duduk, wazir akan berdiri di hadapannya. Manakala jurutulis istana pula berdiri di belakang wazir dan di belakang mereka. Berdiri semua hajib. Jadi ketua hajib ialah Fairuz Malik dan beliau ialah yang paling hampir dengan Sultan. Kemudian dituruti oleh hajib khas iaitu hajib peribadi. Kemudian pegawai di bawah penyelaan mereka. Kemudian nakib seramai 100 orang mengiringi semua hajib. Dan apabila Sultan telah bersemayam, hajib-hajib dan nakib-nakib itu mengucapkan bismillah dengan suara yang kuat. Dan begitulah seterusnya adat istiadat yang begitu tertib dan berakhir dengan tunduk hormat dan ucapan-ucapan yang baik kepada mereka yang berada dalam majlis, terutamanya ialah Sultan sendiri. Terdapat juga satu cerita yang menyedihkan sebenarnya, yang menggambarkan dan juga menunjukkan membuktikan benarnya sekiranya kita namakan ataupun kaitkan kegilaan kepada darah ini terhadap Sultan Muhammad Shah, iaitu peristiwa pembunuhan dan pengosongan Bandar Delhi itu, di mana pada suatu masa Sultan Muhammad Shah ini telah mengarahkan supaya dalam tempoh 3 hari Bandar Delhi ini dikosongkan, dan sekiranya tidak dikosongkan maka mereka yang berada dalam itu akan dikenakan tindakan. Jadi kebanyakan penduduk Delhi telah mengosongkan, keluar daripada rumah mereka membawa barang-barang yang penting, tetapi ada juga yang bersembunyi tidak mengikut arahan. Maka pengawal-pengawal tentera telah mencari dan terjumpalah seorang lelaki tempang dan seorang lelaki buta. Tahukah apa yang tindakan yang diberikan kepada mereka? Pertamanya, kedua lelaki ini telah dipukul dan kemudian si tempang ini telah dilontarkan dengan manjanik keluar kota, di mana pada akhirnya hancur lebur badannya dan yang tinggal hanyalah kakinya. Jadi begitu zalim sekali apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Shah kepada rakyatnya sendiri. Dan selepas kejadian itu, maka semua mereka yang lain tergesa-gesa meninggalkan bandar itu, takut dengan tindakan yang bakal dilakukan. Dan saya baca sedikit respon beliau, baginda, terhadap tindakan rakyatnya itu. Pada suatu malam, Sultan naik ke bumbung istananya dan memandang ke arah Delhi yang tidak berapi, berasap maupun bercahaya. Lalu baginda berkata, "Kini barulah hati beta tenang dan perasaan beta tenteram." Bahkan Sultan ini menulis kepada penduduk di jajahan lain supaya datang untuk mengisi tempat yang kosong di bandar Delhi itu. Seterusnya, Ibn Battuta telah mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan beliau sehingga menyebabkan beliau meletakkan jawatan dan menjadi fakir sufi. Beliau kemudiannya dipujuk oleh Sultan tetapi enggan, dan beliau minta dilepaskan untuk mengerjakan ibadat haji. Sultan Muhammad Shah membenarkan walau bagaimanapun Sultan telah pergi menghantar rombongan untuk menurut Ibn Battuta selepas selesai menunaikan ibadat haji dan melantik beliau sebagai duta Sultan India ke China. Itu selepas 40 hari mengerjakan ibadat haji. Jadi di sini saya sebutkan hubungan baik antara India dan China pada waktu itu. Kerajaan China telah menghantar utusan berserta dengan hadiah kepada kerajaan India, di mana kerajaan China memohon untuk membina kuil di satu tapak di negeri India. Maka mereka juga membawa hadiah berupa 100 orang mamluk dan jariah, 500 pakaian sutera, kasturi, 5 pakaian bertatah permata dan pelbagai lagi lah. Tetapi Sultan Muhammad Shah telah menyatakan bahawa permintaan itu tidak dapat dipenuhi kerana menyalahi syarak, kecuali Sultan ataupun Raja Cina membayar sekian-sekian wang untuk kerajaan India pada waktu itu. Dan Sultan Muhammad Shah telah menghantar berlipat kali ganda hadiah untuk membalas hadiah daripada kerajaan Cina itu. Lebih kurangnya berupa 100 ekor kuda yang baka yang elok, 100 mamluk, 100 jariah penyanyi dan penari,
dan beratus-ratus pakaian daripada kain kapas, sutera, salahiyah dan sebagainya. Dan kemah, pinggan mangkuk yang mahal, dan kemudian jubah kehormat dan topi milik raja sendiri. Seterusnya Ibnu Battuta telah diarahkan supaya membawa kesemua hadiah ini ke China dan menyampaikan pesanan daripada Sultan Muhammad Shah. Jadi dalam perjalanan, Ibnu Battuta telah diserang oleh orang kafir India, ditawan, walau bagaimanapun berjaya melepaskan diri dengan bantuan seorang wali Allah bernama Dilshad. Pada waktu itu rombongan beliau berada di tempat lain, jadi selamat semua hadiah dan utusan-utusan serta hadiah dan barang-barang yang dikirim oleh Sultan Muhammad Shah. Walau bagaimanapun Ibnu Battuta ini telah berminggu menjadi pelarian, dan disebabkan oleh Dilshad ini, iaitu saudara kepada Abu Abdullah Al-Mursyidi di Iskandariah, kalau masih ingat cerita saya sebelum ini. Kalau tidak disebabkan oleh jasa beliau itu, maka sudah tentulah Ibnu Battuta telah mati, dibunuh orang. Dan dipendekkan cerita, Ibnu Battuta dan rombongannya ini telah meneruskan perjalanan ke China. Jadi mereka pun melalui jalan ke Malabar, dan untuk meneruskan perjalanan ke Canton, ataupun Guangzhou ataupun Zaitun itu, mereka mestilah membawa kapal dagang dalam bentuk jong, kapal jong. Jadi kapal jong inilah kapal Cina, dan terdapat 3 jenis kapal Cina, iaitu kapal Jang, Junuk, jong. Yang kedua Jiao, iaitu kapal yang kecil sedikit daripada jong. Kemudian Kakam ataupun kapal kecil, lebih kecil daripada Jiao tadi. Jadi hanya kapal-kapal ini sahaja yang dibenarkan belajar di Laut Cina. Oleh itu Sultan Kalikut, iaitu Sultan Samiri, tempat di mana rombongan ini berhenti rehat dan menjadi tetamu Sultan, telah menyediakan sebuah jong untuk kegunaan Ibnu Battuta dan rombongannya. Tetapi kapal dan semua muatan ini telah pecah dan karam disebabkan oleh angin dan ribut yang agak kuat pada waktu itu. Manakala Ibnu Battuta terselamat dan tersekat di pantai tersebut, pantai Malabar itu. Manakala Kakam ada sebuah yang sempat bertolak sebelum berlakunya tragedi itu, diharapkan selamat, dan Ibnu Battuta berhasrat untuk mengejar dan mendapatkan sampan ataupun Kakam itu. Dan pada waktu itu juga Ibnu Battuta telah berfikir untuk menangguhkan ataupun membatalkan niat untuk ke China, walau bagaimanapun beliau takut dengan kemurkaan Sultan Muhammad Shah. Dipendekkan cerita, daripada Sandabur, satu tempat dalam perjalanan itu, Ibnu Battuta terus berlayar ke Maldives, iaitu sebuah kepulauan yang cantik, dan beliau telah duduk di situ selama beberapa tahun. Penduduk Maldives ini menghormati beliau kerana hubungan yang baik dengan Sultan Muhammad Shah, dan beliau juga telah berkahwin dengan anak-anak perempuan dan wanita di Pulau Maldives itu, dan dilantik menjadi qadi di situ. Walau bagaimanapun beliau terpaksa meninggalkan Pulau Maldives untuk meneruskan perjalanan ke Sri Lanka dan Bangladesh. Dan di sini juga terdapat satu peristiwa yang mengerikan yang diceritakan oleh Ibnu Battuta, iaitu sewaktu beliau sampai ke Sri Lanka dan berdekatan Bangladesh ini, telah berlaku peperangan antara tentera Muslim dan kafir di bawah Sultan Ghiyasuddin. Walau bagaimanapun Sultan Ghiyasuddin ini merupakan seorang sultan yang sangat kejam, dan telah melakukan pembunuhan termasuklah kepada tawanan, wanita dan kanak-kanak. Jadi perjalanan beliau itu diteruskan sehinggalah ke Pulau Sumatera, Jawa dan Sulu. Dan Ibnu Battuta telah menceritakan bagaimana beliau berjumpa dengan Al-Malik Az-Zahir,
iaitu Sultan Sumatera pada waktu itu, dan beliau sebut sebagai Sultan Jawa. Sultan Jawa ini maksudnya tanah Melayu lah, ataupun kepulauan Melayu itu. Jadi Sultan Jawa, kata beliau, ialah Al-Malikul Zahir, seorang yang bermazhab Syafi'i dan kasih kepada fuqaha, juga seorang dermawan. Dan beliau seorang yang banyak berjihad melawan tentera kafir, tapi sangat tawaduk lah. Juga dikisahkan tentang bagaimana beliau mengadap di Istana Sultan. Keadaan lembing, bagaimana apabila lembing dicacakkan itu, maka tidak ada siapa pun yang boleh melalui Balai Rung Seri itu tanpa tanpa suasana ataupun tata tertib yang tertentu. Jadi Sultan Al-Malikul Zahir telah menyediakan satu jong untuk Ibn Battuta berlayar ke China. Dan diceritakan oleh Ibn Battuta bahawa kawasan ini, kepulauan di Nusantara ini mempunyai pokok-pokok berikut, iaitu pokok setanggi, pokok kapur barus, pokok gaharu India, dan sangat terkenal dengan bunga cengkeh. Okey, seterusnya Ibn Battuta telah berlayar ke China. Selepas berpuluh-puluh hari berada di lautan, beliau akhirnya tiba di Canton ataupun pelabuhan Zaitun itu. Jadi katanya penduduk Cina adalah orang-orang kafir menyembah berhala, manakala rajanya berbangsa Tatar. Dan katanya juga orang Cina mahir dalam bidang pertukangan dan seni, iaitu pertukangan tembikar, sutera, melukis potret wajah, silap mata dan persembahan, serta mereka juga merupakan seorang golongan pencatat yang tepat, pencatat ataupun pelapor yang tepat. Jadi Ibn Battuta juga telah melawat tembok besar Cina yang dipanggil tembok Ya'juj dan Ma'juj di Beijing ini, dan beliau ceritakan bahawa Beijing ke Canton ataupun Zaitun tadi jauhnya ialah 60 hari perjalanan. Dan di sana di Beijing beliau mencari seorang syekh di gua yang berumur 1000, gua yang melebihi 1000 tahun, dan syekh ini umurnya pula melebihi 100 tahun. Jadi beliau berpeluang berjumpa, dan kata syekh ini kepada Ibn Battuta dan penterjemah yang membantu Ibn Battuta pada waktu itu, dia ini iaitu Ibn Battuta dari hujung dunia, kita di hujung yang lain. Dan selepas itu Ibn Battuta telah pulang ke kota Zaitun, ke pelabuhan Zaitun, dan telah datang perintah daripada Khita Khan ataupun Kete Khan, Maharaja Cina pada waktu itu, supaya Ibn Battuta datang menghadap beliau dan menghadap baginda. Dan oleh itu beliau telah berangkat ke Konjanfu ataupun Fuchao dengan kapal yang cantik. Dan diceritakan bahawa tembok sultan ini terdiri daripada 4 lapis, iaitu lapisan pertama diduduki oleh hamba-hamba, lapisan kedua oleh tentera-tentera tentera-tentera dan laksamana-laksamana mereka. Lapisan ketiga ialah diduduki ataupun didiami oleh orang Islam, dan lapisan keempat itu di dalam itu oleh orang Cina. Dan jarak antara tembok ke tembok ialah 3 hingga 4 batu. Begitu besar dan mempunyai tanah-tanah serta tanaman-tanaman yang tersendiri. Walau bagaimanapun, saya perlu sebutkan di sini bahawa Ibn Battuta tidak gembira berada di tanah Cina. Dan ini tergambar dalam kata-kata beliau. Kita dengar sama-sama. Negeri Cina dengan segala keindahan yang dimiliki tidak mampu membangkitkan rasa kagumku. Malahan perasaanku benar-benar meruntun disebabkan kekufuran yang melata di negeri ini. Ia memedihkan perasaanku. Apabila aku bertemu dengan orang-orang Islam di sini, terasa seolah-olah bertemu dengan ahli keluarga dan sanak saudaraku. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, selepas berlaku peperangan yang menakutkan antara Khita Khan dan pemberontak yang melawan baginda, Ibn Battuta telah terpaksa meninggalkan China untuk pulang ke Maghribi. Jadi setakat ini dahulu, kita akan bertemu kembali dengan episod yang terakhir selepas ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.